Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi kita mulakan pembelajaran untuk hari ini dalam topik 1.2 iaitu makmal sains anda. So tengok slide lah, cikgu akan terangkan berdasarkan slide. So yang pertama sekali, cikgu ubah, cikgu dekat ujung sini pula. Kita akan tengok radas makmal dengan fungsi dia. Setiap radas ataupun bahan-bahan yang di makmal ada fungsi masing-masing. So yang pertama sekali kita nak tengok tabung didih yang pertama sekali di sini nah. Tabung didih. Yang ni. Tabung didih, kita nak tengok apa fungsi tabung didih, iaitu memanaskan bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Jadi untuk yang kedua, tabung uji. Tabung uji, apakah peranan dia? Iaitu untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Antara tabung didih dengan tabung uji ni, tabung uji saiz dia lebih kecil daripada tabung didih. Okey, seterusnya kita tengok bikar. Kita ada bikar, kelalang kon, dan kita ada kelalang dasar leper. Okey, bikar, kelalang kon dan kelalang dasar leper ni tujuannya adalah untuk memanaskan bahan kimia dalam kuantiti yang besar. Kalau tadi tabung didih dan juga tabung uji untuk kuantiti yang kecil, tapi kalau bikar, kelalang kon dan kelalang dasar leper ni untuk panaskan bahan kimia ataupun mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang besar. Okay, seterusnya kita ada silinder penyukat, biuret dan juga pipet. Okey, kalau kita tengok kat situ, silinder penyukat fungsi dia adalah untuk menyukat isi padu cecair. Biuret pula fungsi dia untuk menyukat isi padu cecair dengan tepat. Dan pipet pula untuk menyukat isi padu cecair yang tetap. Beza nah, satu yang penyukat untuk menyukat isi padu cair biasa common. Kalau contoh cikgu suruh kamu sukat 50 ml asid hidroklorik cair katakan, jadi kamu perlulah gunakan silinder penyukat, sukat ikut sengat-sengat dia tu dan kamu akan dapat kuantiti yang kamu nak. Tapi kalau biuret, kita nak ukur isi padu, nak sukat isi padu cecair dalam kuantiti yang tepat. Contohnya kita nak buat, selalunya kita guna dalam proses pentitratan lah, penetralan asid alkali, semua kita pakai ni sebab kita boleh kontrol, dia ada pipe di hujung dia tu, so kita kontrol dalam kuantiti yang tepat. Dan seterusnya pula pipet, beza dia adalah kita nak ukur isi padu cecair yang tetap. Dia pipet, dia ada ukuran-ukuran dia, ada yang 25 ml, ada yang 50 ml. Tengoklah kita nak guna banyak mana, so kita ambil lah alat yang sesuai. So next ialah kita ada tungku kaki 3, yang mana tungku kaki 3 tujuannya adalah untuk menyokong radas semasa pemanasan. Seterusnya kita tengok pula alat yang kedua ni sebelah sini, yang cikgu tunjuk ni, iaitu kasa dawai. Simbol dia tanda XXX tu saja nah. Dan tujuan kita gunakan kasa dawai adalah supaya dapat menyebarkan haba dengan sekata semasa kita panaskan bahan. Nanti insyaAllah kalau kamu berkesempatan masuk ke makmal, kita akan tunjukkan satu persatu bahan dan kegunaan dia. Seterusnya kita ada corong turas, iaitu tujuannya adalah untuk menuras atau menapis pepejal tak larut daripada campuran. Kita nak tapis lah, tapi yang ni kita namakan dia corong turas. Yang nak tapis nanti kita kena guna kertas turas. Kita kena tambahkan kertas turas dalam corong turas tu. Okey, yang seterusnya ialah balang gas. Apa kegunaan balang gas? Mestilah untuk mengumpulkan gas. Okey, seterusnya kita ada kaki ritot, iaitu kaki ritot kita guna untuk memegang atau menyokong sesuatu radas. Nak sangkut, nak pegang radas. Dan seterusnya kita ada piring sejat. Simbol dia simple saja, di atas ni, di sebelah atas ni cikgu tunjukkan tu, ada simbol dia piring sejat, tujuannya untuk proses penyejatan.
Okey, seterusnya kita akan belajar tentang simbol bahan, yang mana kamu boleh buka buku teks muka surat 12 di atas tu ada simbol-simbol amaran. Sebelum kita nak gunakan bahan-bahan kimia dalam makmal, kita kena pastikan simbol dia. Jadi kita tahu benda tu merengsa ke, radioaktif ke, mengakis bahaya atau tidak. So, kita akan tengok simbol-simbol dia. Yang pertama sekali simbol, ni simbol tengkorak ni. Apa maksud dia? Maksudnya bahan kimia tu adalah bahan kimia yang berbahaya ataupun toksik. Tengok simbol-simbol arahan. Yang pertama, simbol-simbol amaran. Yang pertama, kalau ada tanda X. Tanda X tu maksudnya ialah bahan tu merengsa, menghasilkan wap ataupun wasap yang dapat memedihkan mata, hidung dan tekak. Kita tak boleh hidu dan kita kena guna dalam kebuk wasap. Contoh bahan ialah seperti kloroform dan amonia. Seterusnya ialah yang kedua di sebelah sini, bahan radioaktif. Apa dia bahan radioaktif? Simbol dia macam kipas tu kan. Tapi bukan kipas, itu simbol radioaktif. Dia mengeluarkan sinaran yang bahaya, yang boleh menyebabkan kanser, boleh menyebabkan mutasi kita. Apa dia mutasi? Nanti kita akan belajar next topic. Contoh bahannya uranium dan plutonium. Seterusnya, simbol amaran yang ketiga, bahan mengakis. Tengok simbol dekat tangan tu kan. Tangan tu berlubang-lubang tu. Maksudnya kita tak boleh sentuh. Kalau sentuh, kulit kita akan melecur. Kalau terkena kulit, nak buat apa? Basuh dengan air yang banyak. Contoh bahan yang menghakis ialah asid dan alkali pekat. Okey, seterusnya ialah simbol tengkorak tu. Tengkorak tu maksudnya bahan tu beracun atau toksik. Kita tak boleh makan, minum, hidup ataupun merasa bahan tersebut. Contoh bahan dia ialah merkuri dan klorin. Seterusnya, nampak simbol di atas sana. Okey, dekat ni. Cikgu tunjuk sini. Di sini, bahan mudah meletup. Nampak tu simbol letupan gedebum tu. Itu adalah bahan mudah meletup. Jadi, kita kena guna dengan cermat. Tak boleh letak dekat sumber haba dan sebagainya. Takut dia meletup. Jadi, guna dan ikut arahan betul-betul. Contoh bahan yang mudah meletup itu ialah gas hidrogen dan gas butana. Seterusnya di bawah sini, cikgu pergi dekat situ. Okey, bahan yang mudah terbakar. Jadi, kalau bahan mudah terbakar tu janganlah pergi letak dekat api pula. So, jauhkan daripada sumber api atau haba. Gunakan ikut arahan yang betul sebab bahan ni mudah menguap dan mudah terbakar. Contoh bahan yang mudah terbakar, ini di bawah sini ada alkohol dan petrol. Okey, kita tengok seterusnya peraturan dan langkah-langkah di dalam makmal. Kat makmal boleh buat apa? Tak boleh buat apa? Jom kita tengok. Mestilah nak masuk kena dapat kebenaran guru. Tak boleh mula eksperimen kalau cikgu tak habaq suruh mula. Yang ketiga, baca arahan dan fahami dulu kita nak eksperimen apa. Dan kena guna semua bahan kimia dengan betul dan cermat. Satu lagi, tak boleh makan, tak boleh minum dan tak boleh main-main dalam makmal. Okey. Tak boleh juga ambil ataupun guna peralatan makmal yang cikgu tak suruh. Dan selepas guna pula, kenalah letak balik kat tempat dia. Tak boleh alih daripada tempat asal. Kalau kamu ambil kaki letak kat situ, pulangkan balik pun kat situ juga. Pastikan tempat ataupun meja kamu buat eksperimen tu bersih dan kemas. Cuci balik peralatan semua yang kita guna tu dengan bersih dan buangkan bahan ikut kaedah yang betul. Bahan yang boleh buang dalam sinki, bahan yang tak boleh dibuang dalam sinki, yang tu kita kena tengok betul-betul. Lepas tu pastikan kamu cuci tangan dengan air dan sabun selepas kita buat eksperimen dan sebelum meninggalkan makmal. Okey, kalau berlaku, kita tengok pula seterusnya langkah keselamatan ketika menggunakan bahan kimia dalam radas. Yang pertama, bila kita buat pemanasan, janganlah kita halalkan muncung tabung uji ataupun tabung didih kita tu kepada kawan. Takut nanti wap-wap tu akan terkena kawan. Lepas tu, kalau ada goggle, boleh pakai goggle. Lepas tu, kalau bahan kimia tu mudah terbakar, mudah meletup, janganlah letak dekat api. Lepas tu, jangan hidu atau rasa bahan kimia kecuali cikgu bagi arahan. Okay, seterusnya, kalau berlaku kemalangan, apa yang kamu perlu buat? Yang pertama sekali, jangan panik. Mesti, tengok dia kata apa tu, Din, cepat keluar, ada kebakaran, saya sudah matikan switch elektrik. Kalau berlaku kebakaran,
Pertama sekali pi tutup switch dulu, lepas tu ajak kawan tinggalkan kawasan yang berlaku kebakaran tu. Yang kedua, kalau ada bahan kimia tumpah, kalau bahan kimia yang biasa, kita ambil pasir dan kita taburlah di sekeliling, kita tutupkan kawasan sekeliling yang tumpah tu, lepas tu kita kaut dan buang dalam tong sampah. Tapi kalau benda tu bahaya, contohnya merkuri, kamu perlu taburkan dengan sulfur. Lepas tu bagi tahu cikgu dulu, lepas tu saburkan dengan sulfur, dan lepas tu kita kena panggil bomba. Okey, tengok bawah ni. Okey, kalau kata bahan kimia tu terkena mata, termasuk dalam mulut, kena bilas dengan air yang banyak. Okey, itu saja, kita jumpa lagi untuk next. Lepas ni cikgu akan bagikan tugasan dekat kamu. So, jangan lupa buat tugasan dan hantar kat cikgu.